So arrhythmia boleh kita link kepada injak punya masalah, kelemahan jantung fungsi dan saluran darah yang ada blok. So untuk injak dalam jantung kita ada injak dia macam pintu. So pintu boleh buka tutup. Tapi jika ada masalah dan kita akan dapat ini condition regurgitation macam injak bocor. So dia boleh buka tapi bila tutup dia tak boleh tutup baik dan darah boleh bocor baliklah. So lama kelamaan jantung boleh menjadi lebih besar, saiz jantung besar dan jantung pun boleh menjadi lebih lemah. Dan bila jantung ada lebih besar dan ada stres, dan jantung boleh menyebabkan arrhythmia. Jika injak pun tak boleh buka dengan baik kerana injak sempit, ini kita kata stenosis, dan ini boleh buatkan lebih stres kepada jantung. Jantung tak boleh fungsi dengan baik. Kadang-kadang pasien pun boleh pitam kerana bila dia jalan lari cepat dan injak tak boleh buka baik, dan ini boleh menyebabkan simptom ini. So jika ini teruk dan doktor kena dapat estimasi ini teruk tak. Jika sangat teruk dan kita kena buat pembedahan jantung lah, open heart surgery untuk tukar injak. So ini aortic stenosis ini ramai orang pun dapat bila lebih tua kerana dia macam wear and tear, macam rumah macam pintu lama. Kadang-kadang itu tak boleh buka baik, so kita kena tukar itu pintu lah atau tukar injak. So ini jika lebih 70-80 tahun, ini condition lebih kita hadapi lah. Serangan jantung kita nampak lebih banyak kerana ini condition yang ramai orang pun boleh dapat lah. So saluran darah bagi sumber jantung untuk dapat darah dan oksigen. Tapi jika ada saluran darah yang ada kolesterol, ini buatkan narrowing ataupun kolesterol block, dan lepas itu darah tak boleh jalan. Jika itu ada blood clot macam darah beku dan dia lebih besar, dia blokkan saluran darah dan ini menyebabkan condition heart attack ataupun serangan jantung. Dan serangan jantung ini boleh menyebabkan itu sumber parut ataupun scar, dan ini boleh dapatkan sumber arrhythmia juga lah jika dia tak stable macam ECG yang ke kanan sini, kita nampak ini sangat membahaya punya arrhythmia. Dan kadang-kadang jika ini tak boleh dibaiki dan jantung pun boleh berhenti. Yang ada lain ialah non-ischemic. So ini condition jantung, lemahan jantung tapi tak terlibat saluran darah. Saluran darah pun okey, tapi jantung sangat saiz biasa, saiz sangat besar dan jantung sangat lemah. Kebanyakan kita tak tahu itu punca, tapi ada 3 punca yang kita tahu. Viral infection, so kadang-kadang jika dapat virus, dia pun boleh melibatkan jantung. COVID infection pun boleh dapatkan condition ini. Lama kelamaan jantung pun boleh menjadi lebih besar. Jika minum alkohol banyak, kadang-kadang dia pun boleh macam toksik kepada jantung, dan jantung pun boleh besar, sama masalah lah. Tapi ini jika alkohol, arak, dan jika berhenti arak, kadang-kadang jantung boleh menyembuh lah, boleh sembuh balik. Genetic factor pun ada dapat. Dulu saya pun ada satu kawan, dia twins, dia punya how do you say twin? Kembar. Dia punya twin pun dapat dalam sama umur. Dia dapatkan condition cardiomyopathy lah. Jantung tiba-tiba menjadi lebih besar, jantung tak boleh fungsi baik dan dia dapat air dalam paru-paru lah. Dan lepas kita bagi rawatan, dia punya adik yang kembar,
dia pun dapatkan sama condition ini. So ini condition pun boleh dapat genetic factor lah dalam keluarga. Satu lagi yang boleh dapat genetik ialah hypertrophic cardiomyopathy. Ini pun boleh menyebabkan kematian 3% dalam 1 tahun jika ini sangat teruk punya condition lah. So jantung punya otot boleh sangat besar ataupun thickness sangat tebal, dan jika terlalu tebal dan jantung bila dia fungsi dia tak boleh fungsi dengan baik, dia punya keadaan pun tak baik. Jika dia tiba-tiba buat exercise, ini lebih berbahaya lah. Yang lain punya punca debar-debar yang sangat common ialah kita boleh dapat extra beat lah. So ini nadi yang biasa dan tiba-tiba dapatkan extra punya ke jantung punya beat lah. Kita boleh dapatkan extra beat di atas, kita kata atrial extra beat, atrial ectopic beat, ataupun bawah ventricle kita pun boleh dapat ventricle ectopic beat. So arrhythmia kita ada 3 punya kategori yang kita boleh dapatkan nadi yang laju lebih 100 beat per minute, tapi dia narrow complex. Kita pun boleh dapatkan broad complex. So ini kita nampak ECG lah jika itu signal luas ataupun sempit lah. And then kita pun boleh dapatkan bradycardia, that means nadi perlahan kurang 60. So jantung pun ada conduction system konduksi, dan signal mula dari the sinus node, sinoatrial node bermula sini, lepas dia pergi bawah sini ke AV node, dan lepas itu dia pergi ke ventricle, kan dua punya ventricle, left ventricle, right ventricle, kiri kanan lah. So ini pun specialized punya konduksi. Semua penyakit conduction system jantung lah. So sinus bradycardia ialah bila nadi itu sangat perlahan, kurang 60, kadang-kadang jika serius pun boleh dapatkan 30 beat per minute. Dan kerana terlalu perlahan, kita boleh dapatkan itu unstable. Tiba-tiba perlahan, tiba-tiba laju, kerana ini ada penyakit sinus node. Dan jika sinus node pun tak boleh mula lagi dan nadi sangat perlahan, dan itu AV node akan bertanggungjawab untuk bagi signal. Tapi ini signal tak sangat stable, dia sangat rendah lah. So 30-40 beat per minute, dan patient akan rasa pening, macam lemah, letih. Kadang-kadang kita boleh dapatkan jantung pun berhenti untuk lebih 3 saat. Ini boleh menyebabkan hitam. Patient pun boleh jatuh. So ini pun berbahaya jika pandu kereta. So AV node ini yang signal dari tengah. Jika itu signal tak boleh masukkan AV node yang di tengah itu, dan kita boleh nampak ada different stage.
Yang first degree itu signal dari atas ke bawah. Ini signal yang kecil punya sinus node. Ini signal yang besar itu ventricle. So kita boleh check itu itu timing dari sinus node to ventricle. Jika itu timing lebih panjang, dan kita boleh nampak ada masalah AV node. Kadang-kadang kita nampak itu signal boleh dari atas boleh pergi ke bawah, dan ini atas lebih panjang, dan satu lagi dia tak boleh masuk bawah lagi. Ini kita kata second degree AV block. Macam ini boleh lihat. Ini satu signal boleh pergi bawah, ini satu signal tak boleh pergi bawah, sudah block. Dan yang paling teruk ini ialah itu third degree AV block. So maknanya signal dari atas sinus node pun bergerak, tapi dia tak terlibat AV node. So dia tak boleh masuk, so jantung sangat tak stable. Kadang-kadang kita dapatkan ini yang slow, yang sangat apa itu how to say slow lambat, perlahan punya nadi lah, tapi tak stable lah. So ini simptom yang perlahan punya nadi, letih, sesak nafas, pening hitam, juga pingsan, dan tak boleh gerak, nak jalan pun tak elok. Dan ya, ramai orang pun rasa mungkin dia letih saja, mungkin menjadi lebih tua, tapi mungkin ini disebabkan oleh jantung punya penyakit. So kita tak ada ubat yang boleh mengatasi masalah ini, tapi jika ada ubat yang macam beta blocker, dan kadang-kadang ini jika dos terlalu besar, dan kita boleh kurangkan dos itu. Tapi jika ini tak terlibat ubat, dan ini mungkin penyakit jantung punya konduksi lah, dan kita mesti pasangkan alat pacemaker, kerana ini boleh improve itu kualiti kehidupan patient, dan untuk kurangkan risiko pingsan ataupun jantung berhenti. So satu lagi arrhythmia yang lebih bahaya itu ventricular arrhythmia. So ada juga yang tak serius punya, yang debar-debar sikit, itu ventricular ectopic, tapi ada juga penyakit yang lebih serius, dan ini membahaya kehidupan. Kerana itu boleh menyebabkan sedang cardiac death. So untuk tahu perkara ini, kita mesti jumpa patient, buat semua ujian, kita check jika dia punya risiko tinggi tak, dia punya family, keluarga ada sama punya masalah, dan kita kena check jika kita boleh bagi ubat, ataupun kita perlu masukkan yang alat ICD. ICD itu implantable cardiovascular defibrillator, yang minggu lepas mungkin you sudah tahu, ada satu pemain football bola sepak, Christian Eriksen, dia tiba-tiba bila main bola sepak, dia pingsan. Dia pingsan kerana jantung sudah berhenti. So tapi nasib baik dia punya ada doktor dan medical staff yang boleh bantu dia, dan dia kena bagi shock dari defibrillator lah, untuk jantung untuk pulang balik lah. Tapi dia sudah okey, dan dia baru dapatkan ini ICD, alat cardioverter defibrillator. So alat ini boleh monitor itu jantung. Jika tiba-tiba jantung pun berhenti lagi, dia boleh bagi itu shock jantung, so jantung boleh bergerak lagi lah. Dan ini boleh menyelamatkan nyawa. So tapi condition dia bukan kerana serangan jantung lah. Dia mungkin ada genetik punya, ataupun dulu ada parut dari virus lah. Tapi lebih banyak orang dapatkan heart attack lah. So ini myocardial infarction, ini kerana ramai ini perkara lebih kita temui. So jika patient dapat serangan jantung sangat lemah,
Dan macam fungsi punya nombor kurang 30%, ini risiko sangat tinggi lah untuk dapatkan arrhythmia, dan mungkin doktor akan menasihatkan untuk buatkan masukkan ICD untuk kurangkan risiko sudden death lah. So ini yang saya pun sudah tunjukkan. Ini macam tiba-tiba, so ini alat defibrillator sudah dipasang, dan lihat ECG ini jantung dapatkan itu ventricular tachycardia sangat laju, terlalu laju untuk jantung boleh bergerak, dan jantung hampir berhenti. So alat ini nampaknya ini, dan lepas beberapa saat dia chargekan, dan dia bagi itu electric shock lah. So electric shock itu renjatan elektrik ya, untuk buatkan jantung bergerak macam biasa. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.